Baiklah, salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sepujangan sekalian. Pada pagi ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk topik pertama pembentangan kuliah, iaitu sastra lisan. Dan izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Baiklah, seterusnya saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya, iaitu saya sendiri, Farhan Najami, memegang muka metrik di 202010931122 dan seterusnya Nik Nur Nabila Rashika binti Yaakob memegang muka metrik di 202010931130 dan pembentang seterusnya Ediska Alan memegang muka metrik di 202010930054 dan pembentang seterusnya lagi Nur Azwa binti Sahabu di 202010931136 dan ahli kumpulan yang terakhir Nur Natasha binti Azizi ataupun Azizi yang memegang muka metrik di 202010931114. Saya sebagai pembentang pertama akan membentangkan apa itu sastra lisan. Okey, baiklah. Sastra lisan ialah sastra rakyat yang mempunyai genre kesusastraan yang terawal. Genre kesusastraan awal yang terawal dalam masyarakat. Menurut Kamus Kesusastraan pada tahun 2015, sastra lisan ini ataupun sastra rakyat didefinisikan sebagai bentuk karya sastra yang muncul dalam masyarakat peratulisan, dicipta dan disampaikan secara lisan. Menurut Siti Zaliha Muhammad Hashim pada tahun 2013 memperakukan sastra lisan sebagai wahana untuk mengasah, mendidik, mengajar, membentuk perilaku masyarakat terutama generasi muda. Sebelum kedatangan Islam, prosa Melayu tradisional yang wujud adalah sastra lisan, mengandungi cerita-cerita yang sederhana dan fantastik. Ia menghubungkan antara manusia halus dan jembalang. Pengertian yang paling mudah, sastra lisan merupakan sastra milik sesuatu kumpulan masyarakat yang dipertuturkan dari satu generasi ke satu generasi, disampaikan secara lisan iaitu melalui pertuturan. Sastra lisan ataupun sastra rakyat merupakan hak milik bersama masyarakat Melayu. Sastra lisan berkembang dalam masyarakat Melayu secara lisan tanpa diketahui bila ia dicipta dan siapa penciptanya. Sastra lisan diklasifikasikan kepada beberapa bahagian dengan agar mudah difahami oleh masyarakat kini dengan lebih terperinci. Seterusnya, saya ingin menceritakan apa itu fungsi sastra lisan. Ia merupakan sebagai alat hiburan, sebagai alat mengkritik, sebagai alat mengajar dan mendidik, sebagai alat perhubungan dan komunikasi dan sebagai alat peraturan dan pantang larang. Seterusnya, saya akan menerangkan apa itu ciri-ciri sastra lisan. Yang pertama, cara penyebarannya dilakukan secara lisan. Ia dituturkan kepada individu, kepada seseorang individu lagi atau sekumpulan individu. Yang kedua, ia bersifat tradisional. Ia hidup dalam sesuatu kebudayaan dalam waktu yang kurang daripada 2 generasi. Ia terbentuk dalam bentuk relatif tetap. Ciri yang ketiga iaitu mempunyai fungsi yang tersendiri. Fungsinya ialah alat pendidikan sebagai memberi pengajaran dan moral, alat hiburan dan alat protes sosial dan kritikan. Ciri yang keempat ialah bersifat sederhana dan seadanya. Penyampaiannya yang terlalu spontan, namun kadang-kadang kelihatan agak kasar seperti terlibat pada sesebahagian cerita jenaka. Ciri yang kelima, ia mempunyai logiknya tersendiri yang tidak sesuai dengan logika umum. Ciri yang keenam ialah penciptaannya. Penciptaannya tidak diketahui bila dicipta dan siapa pencipta. Dan yang kedua, menjadi milik bersama masyarakat. Yang ketiga, bukan milik seseorang individu tertentu. Yang keempat, soal hak cipta tidak wujud pada sastra lisan ataupun sastra rakyat. Tiada siapa-siapa yang akan mengaku bahawa dialah pengarang bagi cerita rakyat yang tertentu. Bagi tok cerita ataupun tukang cerita yang kerjanya bercerita, beliau juga tidak mengetahui dirinya. Beliau juga tidak mengakui dirinya sebagai pengarang cerita berkenaan, melainkan meletakkan kepengarangan cerita berkenaan kepada seseorang individu yang anonymous, yakni yang mempunyai cerita. Baiklah, ciri yang seterusnya ialah penyampaian.
Sastra lisan ataupun sastra layar disampaikan secara lisan oleh profesional. Dalam masyarakat Melayu, profesi ini dikenali sebagai tok bercerita, tukang cerita ataupun pawang. Contoh tukang cerita terkenal iaitu Mir Hasan dan Pawang Ana. Profesi ini ataupun pekerjaan ini telah menghafal cerita-cerita tertentu daripada seorang guru. Mereka menyampaikan cerita dengan cara yang menarik kepada orang kampung. Kadang-kadang ia juga diiringi dengan alat muzik tradisional seperti batil dan rebab. Selain itu, ciri sastra lisan ialah versi. Terdapat berbagai versi dan berlaku tohok tambah kerana penyebarannya dilakukan secara lisan. Biasanya, berlaku beberapa perubahan atau penyesuaian terhadap cerita asal mengikut penyesuaian setempat menyebabkan lahir pelbagai versi. Namun, perubahan atau perbezaan itu hanya ada aspek luaran sahaja, sedangkan bentuk dasarnya adalah sama dan dapat bertahan. Ciri sastra lisan juga adalah cerminan hidup masyarakat. Sastra rakyat mengandungi ciri-ciri budaya asal masyarakat yang melahirkannya seperti kesenian, kepercayaan, dan adat resam. Selain itu, sastra rakyat juga merupakan media untuk menyalurkan tradisi kepada generasi berikutnya. Ia bertujuan agar tradisi itu dapat dikekalkan dan diwarisi oleh generasi akan datang. Sastra rakyat juga memiliki unsur irama. Cerita penghibur lara yang disampaikan oleh pawang atau tok cerita sentiasa mengandungi unsur irama yang menarik, dan ia bertujuan agar cerita itu lebih menghiburkan dan memudahkan tok cerita menghafal isi ceritanya. Sastra lisan terbagi kepada dua, iaitu berbentuk cerita dan berbentuk bukan cerita. Bagi jenis sastra lisan yang berbentuk cerita merupakan kisah dan naratif yang menghuraikan sesuatu peristiwa. Contohnya cerita mitos dan legenda, cerita penglipur lara, cerita teladan, cerita binatang, cerita jenaka, dan cerita asal-usul. Bagi jenis sastra lisan yang berbentuk bukan cerita pula, ia bukan kisah dan bukan naratif, yang berupa puisi seperti ungkapan rakyat, ungkapan adat, pantun, dan teka-teki. Cerita binatang merupakan cerita yang terawal dalam masyarakat Melayu. Ia merupakan cerita yang tertua sama usianya dengan cerita asal-usul. Cerita binatang ini menggunakan binatang sebagai watak utama dan diberikan sifat-sifat manusia seperti bercakap, berfikir, dan lain-lain lagi. Cerita binatang ini dibahagikan kepada tiga, iaitu cerita binatang asal-usul seperti asal-usul kejadian binatang, cerita binatang fable yang berunsurkan pengajaran dan teladan, cerita epik binatang yang bermotifkan kebijaksanaan untuk memperdayakan lawannya. Seterusnya, cerita penglipur lara yang bertujuan untuk menghiburkan hati yang terluka. Ia terkandung unsur dongeng yang terdapat watak putra raja menjadi wira dan putri raja menjadi wirawati. Cerita penglipur lara ini merupakan cerita roman yang mengandungi unsur-unsur percintaan putra-putri diikuti dengan peperangan, pengembaraan, dan berakhir dengan kegembiraan. Ia dikategorikan cerita yang berlegar-legar kehebatan dan kesaktian putra raja. Cerita penglipur lara ini disampaikan oleh tukang cerita profesional dan amatur serta menggunakan alat bunyian tradisional seperti rebab, belanga, selampit, dan sebagainya. Contohnya dapat dilihat dalam Hikayat Malim Deman. Cerita asal-usul pula datang daripada nenek moyang kita yang bermukim di suatu tempat dan mendapat ilham daripada sesuatu peristiwa yang berlaku dan melihat sesuatu yang ajaib berlaku dengan panca indera mereka. Menurut Dharma Bhakti, cerita asal-usul merupakan cerita yang tertua sekali di antara sastra lisan yang lain. Sebagai sastra lisan yang tertua, terdapat unsur dongeng dalam galur penceritaannya. Jadi, tidak heranlah sekiranya cerita ini kadang-kadangnya tidak masuk akal untuk difikirkan. Cerita ini menjadi pegangan masyarakat Melayu. Ia sebahagian daripada warisan turun-temurun nenek moyang. Contohnya, cerita pembukaan kota Melaka. Cerita mitos pula digambarkan dengan unsur-unsur keagamaan dalam sebuah kisah Melayu. Cerita mitos merupakan cerita yang mampu membuat masyarakat Melayu
kagum dengan kehebatan dan keajaiban sesuatu makhluk dan dewa yang berkait rapat dengan manusia. Cerita mitos ini mampu mempengaruhi khalayak meskipun mempunyai unsur tahyul yang tidak mampu difikirkan oleh akal manusia. Ia merupakan cerita yang bersifat dongeng yang berfungsi untuk menerangkan asal-usul kejadian tertentu seperti kejadian alam, manusia, binatang dan ketempatan. Masyarakat Melayu meletakkan mitos sebagai benar-benar berlaku dan sebahagian dari sistem yang tidak boleh dipersendahkan. Contohnya, hikayat Erong Mahawangsa. Bagi cerita legenda pula, ia mempunyai persamaan dengan cerita mitos kerana terselip perkara yang ajaib dan menyebabkan masyarakat kurang percaya dengan kejadian yang berlaku. Ia bertujuan untuk mengagungkan si tokoh dengan membuka masyarakat Melayu tentang wujudnya sesuatu tempat yang dianggap sebagai tempat bersejarah yang terjadi kejadian aneh yang berlaku terhadap seseorang individu. Ia mengisahkan sejarah satu-satu tempat atau peristiwa zaman silam yang mengisahkan seorang tokoh manusia yang memiliki keistimewaan, keberanian, dan kehandalan yang luar biasa. Setiap penempatan yang bersejarah lama mempunyai kisah legenda yang tersendiri. Legenda ini misalnya terdapat di Langkawi iaitu legenda Masuri dan Melaka iaitu legenda Hang Tua. Cerita legenda ini dapat dilihat daripada sudut penceritaannya. Seseorang individu itu sememangnya wujud dan dikategorikan sebagai manusia. Contohnya, legenda Hang Tua merupakan pahlawan yang handal ketika zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka yang membuatkan seluruh masyarakat Melayu kagum dengan Hang Tua. Cerita ini dipercayai benar-benar berlaku oleh masyarakat pendukung berdasarkan latar tempat dan tanda alam sebagai bukti kebenarannya. Oleh itu, kedatangan cerita legenda ini bukan sahaja sebagai hiburan, tetapi mempunyai nilai sejarah yang tinggi, khususnya kepada masyarakat Melayu. Seterusnya, cerita jenaka. Cerita jenaka menampilkan watak dan perwatakan lucu sehingga memberikan hiburan kepada pendengar. Watak utama cerita jenaka kebanyakannya menonjolkan perwatakan yang bodoh. Hal ini turut diperakui oleh Siti Zaleha M. Hashim 2013. Cerita jenaka ini terbahagi kepada dua, yaitu cerita jenaka tempatan, misalnya cerita Pak Pandir, dan cerita jenaka pengaruh asing, misalnya cerita Mat Jenin. Melalui cerita jenaka ini, dimasukkan juga nilai-nilai murni dan pengajaran, serta menjadi hiburan kepada masyarakat. Cerita teladan pula mengisahkan tentang golongan rakyat biasa yang mengetengahkan gagasan bahawa watak yang baik akhirnya akan mendapatkan pembelaan dan sebaliknya, manakala watak yang jahat akan mendapat pembalasan yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Cerita teladan ini penuh dengan unsur didaktik dan pendidikan moral yang diterapkan melalui nilai-nilai murni. Contohnya, cerita Si Tanggap. Seterusnya, kita masuk pula kepada sastra rakyat bukan naratif. Sastra rakyat bukan naratif ini merujuk kepada pengucapan yang indah-indah yang tidak mengandungi peristiwa. Peribahasa. Peribahasa merupakan bahasa kias yang digunakan untuk mengindahkan pertuturan dalam kehidupan seharian. Contohnya, perumpamaan, simpulan bahasa, pepatah, kiasan, dan sebagainya. Yang kedua
adalah teka-teki. Teka-teki sangat popular dalam kalangan kanak-kanak. Teka-teki ini adalah berbentuk soalan yang disampaikan dengan berirama dan penuh kiasan. Teka-teki berfungsi sebagai permainan. Seterusnya adalah puisi Melayu tradisional. Puisi Melayu tradisional terbahagi kepada dua, yaitu puisi Melayu tradisional naratif, yaitu syair, dan puisi Melayu tradisional bukan naratif yang merangkumi pantun, gurindam, seloka, teromba, mantera, rejang, peribahasa berangkap, zikir ataupun dikir, masnawi, nazam, dan endoi. Syair ini dianggap sebagai milik bersama oleh masyarakat Melayu lama. Ciri-ciri syair adalah bilangan baris adalah 4, rima akhir e, mempunyai 4 hingga 5 patah perkataan, dan 8 hingga 12 suku kata. Setiap rangkap syair ini tidak mampu berdiri sendiri kerana ia memerlukan lebih daripada satu rangkap untuk melengkapkan satu idea. Syair boleh dibahagikan kepada syair agama, syair romantis, syair sejarah, dan lain-lain. Pantun pula merupakan puisi Melayu asli. Setiap rangkap pantun terdapat 4 baris. 2 baris awal adalah pembayang, manakala 2 baris akhir adalah maksud. Rima akhir pantun adalah AB. Jumlah patah perkataan 3 sehingga 5 patah perkataan. Pantun berfungsi sebagai alat pendidikan, sebagai penyampai buah fikiran, sebagai alat penghibur, dan sebagai alat mengenang budi. Seterusnya adalah gurindam. Setiap rangkap gurindam terdapat 2 baris. Baris pertama adalah syarat dan baris kedua adalah jawaban. Rima akhir adalah e. Gurindam ini berfungsi sebagai alat pendidikan. Unsur pendidikan yang ditekankan ialah iman dan moral yang baik. Seloka pula puisi Melayu yang bebas dan tidak tetap dari segi bilangan baris, jumlah patah perkataan, dan suku kata, dan rima akhirnya juga adalah tidak tetap. Isi seloka membawa kepada erti sindiran, ejekan, bergurau, dan berjenaka. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan. Seterusnya ialah teromba. Teromba merupakan puisi yang bebas dan juga dia dikenali sebagai puisi adat. Ungkapan-ungkapan puitis yang terdapat dalam teromba ia mengisahkan tentang adat. Bagi ciri-ciri ataupun bentuk teromba ini ialah tidak tetap. Ia boleh dilihat daripada jumlah patah perkataan dalam sebaris, rima akhir, dan juga jumlah baris serangkap. Di dalam teromba ini juga dia disisipkan dengan gurindam, pantun, peribahasa berangkap, dan juga lain-lain. Tetapi fungsi dan juga isi yang terdapat dalam teromba tetap merujuk kepada satu bidang, yaitu adat. Terusnya adalah talibun. Talibun ini juga merupakan puisi Melayu yang berbentuk bebas. Peranan talibun ini adalah sebagai silingan dalam sesebuah cerita itu. Isi sesebuah talibun itu adalah pemberian khas tentang sesuatu perkara. Sebagai contohnya, keindahan sesuatu tempat. Talibun juga sering digunakan dalam cerita-cerita penglibur lara. Yang seterusnya adalah mantra. Mantra dia merupakan kata-kata yang diucapkan untuk mendapatkan sesuatu dengan kuasa gaib. Jampi adalah merupakan kata-kata tertentu yang diucapkan untuk mendapatkan kesaktian, yaitu seperti menyembuhkan penyakit dan sebagainya. Juga sering digunakan dalam upacara-upacara yang mempunyai berbagai maksud.
dan dari segi kepercayaan lama seperti digunakan dalam doa, pendinding daripada bencana, upacara-upacara ritual dan juga pemujaan kepada penunggu dan juga semangat. Bentuk sesebuah mantra itu adalah dia berbentuk bebas, tetapi dia tetap mempunyai baris dan juga bait. Jumlah patah perkataan dalam sebaris itu adalah tidak seimbang. Ciri yang terdapat dalam mantra ini adalah terdapat ayat-ayat yang pendek, ada permainan bunyi, serta ada gaya bahasa yang tersendiri. Ciri khas sesebuah mantra itu adalah diyakini akan berlakunya sesuatu yang ajaib, serta dibaca untuk tujuan yang tertentu. Mantra ini bukan berfungsi untuk hiburan, tetapi ia adalah bertujuan untuk mencapai sesuatu hajat. Terusnya adalah peribahasa berangkat. Ungkapan peribahasa yang terdiri sekurang-kurangnya 2 keratan yang sejajar, baik sebaris ataupun lebih. Yang pula adalah nazam. Nazam ni dia merupakan puisi Melayu tradisional, yaitu warisan daripada Arab dan Parsi. Tema yang dibincangkan dalam sesebuah nazam ini adalah lebih kepada keagamaan, pendidikan dan juga keilmuan. Nazam ni dia berbentuk 4 baris. Hanya ia dipersembahkan dalam upacara-upacara keagamaan. Ia menyerupai syair, tetapi dalam bait-bait yang tertentu ia sering diulang. Seterusnya adalah Masnawi. Masnawi pula ia berasal daripada Parsi dan ia bersumberkan kepada puisi Arab Parsi. Masnawi ataupun puisi Masnawi ini ia tidak popular dalam kalangan masyarakat Melayu, maka genre ini tidak begitu berkembang. Masnawi bertemakan kepada ketokohan dan juga kehandalan seseorang itu. Puisi Masnawi ini adalah untuk memberikan nasihat, pengajaran dan juga panduan kepada para pendengar. Oke, seterusnya adalah zikir ataupun dikir. Zikir ataupun dikir ini ia merupakan tumpangan puisi warisan Islam. Zikir ia berasal daripada bahasa Arab. Zikir bermaksud puji-pujian kepada Allah SWT dan juga Rasulnya. Dalam sebuah zikir itu ataupun dikir, ia mengandungi unsur-unsur agama seperti ibadat, pengajaran, puji-pujian, kisah Nabi Muhammad SAW dan juga ajaran yang dibawa. Seterusnya adalah rejang. Rejang ini dia merupakan puisi tumpangan warisan Melayu yang tidak mempunyai bentuk tersendiri, tetapi dia menumpang kepada bentuk puisi yang lain seperti pantun ataupun syair. Ia menggunakan nama hari ataupun hari bulan berdasarkan firasat, raksi dan juga kepercayaan tertentu. Hari ataupun hari bulan dikaitkan dengan binatang, buah-buahan dan juga tumbuh-tumbuhan. Sekali adalah Indoi. Indoi juga merupakan puisi tumpangan warisan Melayu. Diungkapkan secara berlaku dalam majlis keramaian dan juga sambutan. Indoi merupakan tradisi lisan yang berbentuk perbuatan yang disambut oleh masyarakat Melayu dalam keramaian seperti kundurih kawin untuk memeriahkan lagi suasana. Puisi tumpangan ia menggunakan bentuk syair, nazam dan juga pantun sebagai wadah penyampaian. Terusnya adalah sastra sejarah. Sastra sejarah dianggap sebagai satu genre baru di dalam warisan sastra Melayu tradisional. Sastra sejarah muncul selepas kedatangan Islam, yaitu pada kurun ke-14 sehingga kurun ke-15. Menurut Siti Hawas Saleh, kedatangan Islam ini telah membawa bersama sistem tulisan yang dikenali sebagai tulisan Jawi. Tradisi penulisan ini berkembang terutamanya di istana-istana yang seterusnya telah menggalakkan kemunculan penulisan dan perakaman genealogi, biografi dan catatan harian istana yang kemudiannya ini menjadi sebahagian daripada asas pembinaan teks sastra yang bercorak sejarah. Sastra sejarah
memiliki ataupun mempunyai ciri-ciri bentuk penulisannya yang tersendiri. Ciri-ciri sastra sejarah ini telah disenaraikan oleh Siti Hawa Saleh. Sebagai contohnya, terdapat 3 ciri. Yang pertama adalah hasil-hasil sastra sejarah mengandungi unsur mitos, legenda dan juga sejarah benar. Yang kedua, hasil penulisan sejarah yang mengemukakan sejarah dari segi peristiwa sebenar yang dicampurkan dengan tempat dan tokoh tertentu yang dikenali. Sastra sejarah yang mengemukakan jurek keturunan atau salasila raja-raja Melayu tertentu. Terusnya, saya akan mengemukakan pendapat oleh para sarjana. Menurut Prof. Muhammad Taib Osman, karya sastra sejarah hanya dapat digunakan sebagai memberi gambaran peradaban masyarakat, konsep beraja dan corak pemikiran pada zaman itu. Kini tidak dapat menggunakannya menurut pengertian sejarah di dalam konsep moden sekarang yang dianggap sebagai suatu sains yang menginterpretasikan masa lampau dengan berdasarkan kenyataan atau fakta yang secara terasing dan dikaji dengan tujuan untuk memberi fakta yang benar bagi pengetahuan manusia. Seterusnya, Zubair Usman di dalam karyanya Kesusastraan Lama Indonesia telah nyatakan sastra sejarah sebagai perpustakaan yang bersifat kebangsaan. Karya ini dilihat sebagai pelaku dan latar belakang ceritanya yang bersifat tempatan. Manakala pendapat-pendapat para sarjana barat menurut R.A. Kern, sastra sejarah mengandungi unsur-unsur sejarah kerana ia dipenuhi dengan berbagai-bagai cerita khayalan. J.C. Bottoms pula berpendirian bahawa sastra sejarah Melayu tidak lebih dari hiburan bagi orang-orang Melayu. Okey, baiklah. Ini merupakan contoh teks sastra sejarah di mana sastra sejarah terdiri daripada bentuk cerita, prosa dan puisi. Baiklah, kita beralih pula kepada sikap orientalis barat abad ke-19 terhadap teks sastra. Menurut A. Tew, sastra sejarah ialah berdasarkan pandangan beliau seperti yang berikut. A. Tew menegaskan pertamanya mengenai istilah sastra. Istilah ini juga yang akan jadi pemecah kepada beberapa benteng prasangka yang biasanya mengaburi pemahaman sifat genre ini sebenarnya. Dengan perkataan sastra yang mendahului perkataan sejarah, kita diperdampingkan dengan hasil-hasil yang semestinya bercorak kreatif dan imaginatif. Jadi, A. Tew telah mencadangkan agar teks-teks sastra sejarah dibaca sebagai teks sastra dan bukannya sejarah seperti yang difahami Barat pada abad ke-19. Baiklah, ini merupakan nama-nama orientalis Barat yang terlibat ketika itu. Antaranya ialah Bottoms, Rohlfing, Winston, Wilkinson dan Netzer. Apakah pendapat mereka mengenai teks sastra sejarah? Bagi mereka, pembacaan atau pemahaman teks sastra sejarah mesti dilihat berdasarkan kepada 2 sudut, iaitu sudut sastra dan sudut sejarah. Keterpisahan kedua-dua aspek ini menyebabkan mereka cenderung untuk mencari fakta sejarah di dalam teks sastra sejarah, sedangkan dalam teks sastra sejarah, fakta sejarah telah bercampur bau dengan unsur sastra. Mereka dilihat mempertikai dan menolak beberapa karya pensejarahan Melayu sebagai hasil karya sejarah. Keterpisahan di antara sastra dan sejarah yang cenderung dilakukan oleh para orientalis menyebabkan teks pensejarahan Melayu dilihat sangat bersifat objektif seperti sejarah moden. Maka mereka gagal untuk mencari fakta sejarah di dalamnya dan hanya menemui mitos dan legenda yang menyebabkan teks pensejarahan Melayu ini dianggap sebagai sebuah teks yang penuh dengan pembohongan fakta. Dalam mengkaji dan meneliti teks pensejarahan Melayu, gabungan di antara sastra dan sejarah tidak boleh dipisahkan dan perlu difahami pembacaannya melalui pemahaman mengenai budaya masyarakat Melayu itu sendiri. Kecenderungan para orientalis yang cuba mencari fakta sejarah menyebabkan mereka menganggap teks sastra Melayu ini, terutamanya teks sejarah, sebagai teks yang bermutu rendah. Sekian, itu sahaja dari kumpulan kami.
Semoga mendapat manfaat daripada perkongsian ini. Sekian, terima kasih.